Okay, dalam video ni pula cikgu akan tunjuk cara pemfaktoran. Okay, macam yang cikgu pernah ajar sebelum ni. Okay, pemfaktoran tu dia ada dua jenis. Okay, kita ke sini sekejap. Okay, pemfaktoran tu dia bukan ada dua jenis lah. Dia antaranya adalah faktor sepunya. Okay, dan satu lagi ialah beza dua nombor kuasa 2. Okay, cikgu tulis kuasa 2 saja. Kenapa kuasa 2? Sebab nombor 2 ni penting dalam pemfaktoran, kaedah pemfaktoran yang ini. Okay, sebelum kita mau kenal ini, okay, kita kenal dulu yang kuasa 2 ni. Okay, kuasa 2 ni, nama pun kuasa 2. Bila kita faktorkan, dia akan jadi 2 kurungan. Okay, apa ciri-ciri ungkapan yang kita boleh faktorkan guna beza dua nombor kuasa 2 ni? Ciri-cirinya mesti satu, setiap pemboleh ubah, okay, setiap ataupun semua pemboleh ubah mesti kuasa 2. Kuasa 2. Okay, contohlah 4x kuasa 2, y kuasa 2 tolak 16z kuasa 2. Tengok semua pemboleh ubah dia mesti kuasa 2. Okay, kalau dia bukan, kalau dia kuasa 1, kuasa 3, so tidak boleh guna yang ini. Okay, dia tidak akan jadi macam begini. Dia mesti wajib kuasa 2 semua. Okay, kalau dia 4xy kuasa 2, ini tidak tolak 16z kuasa 2, tidak. Sebab y ni, x ni kuasa 1. Tidak, jangan keliru. Setiap pemboleh ubah, okay, dia mesti kuasa 2. So, x kuasa 2, y kuasa 2 tolak 16z kuasa 2. Okay, pemboleh ubah. Kemudian kita tengok operasinya. Operasi apa? Dia mesti operasi tolak. Operasi tolak di mana? Di tengah ni. Kalau tambah, dia tidak akan jadi macam ni. Okay, dia tidak akan jadi macam yang kita mahu ni. Okay, dia mesti operasi tolak sahaja. Okay. So, ini ialah ciri-ciri untuk kita tukar kepada macam ni. Okay, so, contoh macam ini kan. Okay. 4 tu dia akan jadi kuasa 2. 2 kuasa 2. X kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak. Okay, 16 tu akan jadi 4 kuasa 2. Z kuasa 2. Macam mana jadi macam ni? Nanti cikgu akan terangkan. So, bila dia jadi macam ni, so dia ada kuasa 2, kuasa 2. So, setiap perkali, setiap pemboleh ubah tu dia ada kuasa 2. Baru kita boleh buka 2 kurungan. Okay, ambil setiap nilai, setiap sebutan. Okay, 2xy tolak 4z. Okay, kecuali kuasa 2 tu kita tinggalkan. Okay. Sama juga dengan kurungan kedua, 2xy. Bezanya di sini ialah positif. 4z. Okay, so 1 negatif, 1 positif. Itu ialah pemfaktoran beza dua nombor kuasa 2. Okay. Macam mana pula dengan faktor sepunya? Faktor sepunya ni, dia ada satu kurungan. Okay. Jawapannya ni, ini jawapannya. Okay. Jawapannya nanti dia akan ada satu kurungan. Kemudian di luar kurungan tu ada satu sebutan. Okay, biasanya dia akan mengandungi satu perkali satu pemboleh ubah lah. Contohnya 3x. So, dalam tu mungkin 4 tolak 3x. So biasanya dia akan jadi macam beginilah. Dua sebutan di dalam. Okay. Lepas tu di luar ada sebutan lagi. Okay. Kalau soalan tu dia tidak ada ciri-ciri dekat kuasa 2 ni. Yang ini. Maksudnya dia akan guna kaedah faktor sepunya. Okay. Contoh soalan yang inilah. 10x kuasa 2 tolak 8x kuasa 2. Okay. Dekat sini kuasa 1. Jadi kita tidak boleh tukar kepada yang ini. Dia mesti akan guna kaedah faktor sepunya. Okay. So macam mana kita mau buat faktor sepunya ini? Okay. So macam mana kita buat kaedah faktor sepunya ni? Okay. Pertama, prinsip asas, kita mesti tengok nombor dulu. Okay, kedua baru kita tengok huruf atau pemboleh ubah. Okay, so kita tengok nombor dulu. Okay, macam yang cikgu bagi tahu tadi, dia akan ada satu kurungan. Okay, kalau dia ada dua sebutan, maka di dalam ni nanti pun akan ada dua
sebutan. Kalau dia operasi tolak, so di dalam ni kita letak tolak lah. Lepas tu di luar dia akan ada satu sebutan juga. So apa nilai di sini dan apa nilai di sini. So ini yang kita kena cari. Okey, kita cari nombor dulu. Nombor, kita ambil nombor kedua-dua iaitu 10 dengan 8. Okey, apa kita buat dengan nombor ni? Kita ambil nombor 8 yang kecil. Okey, kita bahagi dengan nombor yang besar. Okey, baru kamu boleh buat macam ni. So kamu tekan kalkulator 8/10 kamu akan dapat 4/5. Okay. 4/5. Jadi 8 tadi kita akan tukar jadi 4. 10 tadi kita akan tukar jadi 5. So ini tak mau sudah kita tukar jadi 5. Ini pun tak mau sudah kita tukar jadi 4. So kita kasih masuk dalam kurungan ni lah. 5 dengan 4. Okay. Macam cikgu bagi tahu, di luar ni dia ada sebutan. Okay, dia akan ada nombor biasanya dan dia akan ada pemboleh ubah. Okay, apa nombor di luar ni? Macam mana kita mau dapatkan nombor di luar ni? Kita ambil yang tadi ni. 8, kita bahagi dengan 4. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat 2. Atau kamu boleh ambil juga soalan nombor di bawah ni. 10 bahagi dengan 5 pun kamu akan dapat 2 ya. So nak kisahlah kamu ambil atas bawah pun sama je jawapannya. Jadi di luar ialah 2. Okey. Mungkin ada teknik lain untuk kamu selesaikan pemfaktoran sepunya macam begini, tapi ini cara cikgu ya untuk tunjuk dengan kamulah. Bagi cikgu yang ini lebih cepat. Okey, cepat dan tepat. Okey, so kita sudah selesai nombor. Sekarang kita gerak ke pemboleh ubah ataupun huruf lah. Okay, untuk kita faktorkan huruf, dia mesti serupa. Kalau tidak serupa, salin je balik terus. Okay, kalau serupa macam ni, X, X. Serupa kan? Okay, tak kisahlah dia punya kuasa tu. Tapi hurufnya sama, jadi kita boleh faktorkan. Okay, apa yang kita faktorkan keluar? Kita tengok kuasa yang paling kecil. Antara 2 dengan 1, siapa kecil? So, X kuasa 1 lah. So, X kuasa 1 ni kita tulis di luar. X kuasa 1. Maksudnya, kita akan ambil di sini X kuasa 1. Di sini pun kita akan ambil X kuasa 1. So, bila ini kita ambil X kuasa 1, ini tiada sudahlah. Okay, di sini tak payah tulis apa-apa. Sebelah 4 ni tak payah tulis apa-apa sudah. So, kita sudah ambil. Okay, tapi di sini, X kuasa 2, bila kita ambil 1, dia akan tinggal 1 lagi. Jadi, sebelah 5 ni, kita tulis X kuasa 1. Okey. So, selesai. Okay, selesai. Macam ni je. So, nombor sudah, pemboleh ubah pun sudah. So, jawapan akhir kita tulis cantik-cantik sikit. 2X, 5X, tolak 4. Okey. Selesai. Okey. So, itu ialah faktor sepunya. Okey, macam mana pula kalau dia beza dua nombor kuasa 2. Okay, ingat ya, ciri-cirinya pemboleh ubah. Semua pemboleh ubah mesti kuasa 2. So, tengok yang ini. Kuasa 2, kuasa 2. Okay, lepas tu operasi di tengahnya mesti operasi tolak. So, ini menepati ciri-ciri untuk yang ini. Beza kuasa 2. So, jawapan nanti dia akan ada 2 kurungan. Okay, 2 kurungan. Tapi sebelum kita isi 2 kurungan ni, kita tengok nombor ni. Nombor ni kuasa 2 kah? Tidak kan? Jadi, ambil kalkulator kamu, tekan punca kuasa 2, 49. Okay. 49. Kamu akan dapat 7. So, 49 ni kita akan ganti dengan 7. Okay, tapi jangan tulis 7 sahaja. Tulis 7 kuasa 2. Okay, sebab 7 kuasa 2 sama dengan 7 darab 7. Kita akan dapat 49. Okay. Sama je dengan 81 ni. Tekan punca kuasa 2, 81. Allah. 81 kamu akan dapat 9. So, bila tulis dekat sini, dia akan jadi 9 kuasa 2. Okay. Jadi, 7 kuasa 2, Y kuasa 2, 9 kuasa 2, X kuasa 2. Okay, saya tulis balik sini. Y kuasa 2 tolak 9 kuasa 2, X kuasa 2. Okay. Kita tulis dalam 2
Golongan. So, tengok kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu operasi di tengah negatif. Barulah setiap sebutan ni semua kita tulis tanpa tulis kuasa 2. 7y tolak 9x. Okey. Lepas tu 7y tambah 9x. Okey. So, selesai. Okey, macam itu saja.